pembelajaran kita untuk tajuk baru iaitu Syair Ikan Terubuk. Untuk tajuk ini, kupasan akan dilakukan oleh rakan kamu iaitu Monica, dan sebelum kamu mengikuti sesi kupasan, mari kita lihat dahulu sedikit dendangan syair ini daripada senior kamu, Mary Cassandra dari PU 2A. Bagi cikgu masa sekejap, cikgu terkeluar pula dari syair dia. Sekejap ya. Passion knows no limits. So GoDaddy's one-stop solution makes the difference. Whatever business you're in, GoDaddy has all the help and tools you'll need to grow online. Make a different future with GoDaddy. Halo, nama saya Mary Cassandra Kristinus, pelajar tingkatan 6 dari Boleh dengar? tingkatan 6 Boleh, Cikgu. Penambang Sabah akan mendendangkan sebuah syair bertajuk Syair Ikan Terubuk. Selamat mendengar. Bismillah itu permulaan kalam, dengan nama Allah Khalik Al-Alam, melimpahkan rahmat siang dan malam kepada segala mukmin dan Islam. Mula di karang ikan terubuk, lalai memandang ikan di lubuk, hati dan jantung bagai serbuk, laksana kayu dimakan bubuk. Kita dengar irama lain. Asa Sangat cikgu kan ini tidak bagus ni. Astaga. mendayut dayut puyuh puyuh, puteri puyuh puyuh, konon namanya di dalam kolam, konon tempatnya
Cantik majelis barang lagunya, patutlah dengan budi bahasanya. Kolamnya konon di Tanjung Padang, di sanalah tempat terubuk bertandang. Pinggangnya ramping, dadanya bidang. Hancurlah hati terubuk memandang. Muda menentang dari saujana, melihat puteri terlalu lena. Hati di dalam bimbang kulana, duduk bercinta tiada semena. Gunda gulana tidak ketahuan, lalulah pulang muda bangsawan. Setelah sampai ke Tanjung Tuan, siang dan malam igau-igauan. Setelah hari hampirkan senja, puteri bersiap hendak memuja. Jika sungguh asalku raja, disampaikan Allah barang saja. Berlima mandi tuan puteri, lalulah masuk ke dalam puri, meminta dia seorang diri. Sampailah waktu dini hari. Ya Ilahi, ya Tuhanku, apakah sudah demikian laku dengan berkat nenek moyangku, disampaikan dewata barang pintaku. Selang tidak berapa antara, turunlah ribut dengan segera. Kilat dan petir tidak terkira, datuk nenek turun dari udara. Membawa sepohon batangnya pulai,
datang dari Tanjung Balai. Eloknya tidaklah ternilai, puteri melihat hairan terlalai. Mulainya rendang dengan rampaknya, di tengah kolam terdiri dianya. Sampailah waktu dengan janjinya, puteri melompat ke atas pucuknya. Dengan berkat segala aulia, perkataan puteri terhentilah ia. Belumlah sampai daya upaya, tiada pertemuan apakan daya. Berlidah menyahut sambil bercurah, lemah lembut bunyi suara. Puteri Nin sudah naik udara, dengan bala segala tentera. Pari pun kembali menghadap baginda, berdatang sembah lagunya syahadah. Daulat tuanku duli seripada, tuan puteri sudah tiada. Sudah naik ke atas udara, berlidah gerangan punya bicara kepada tuanku, jangan ketara, silakan tuanku ke laut negara. Demi baginda mendengarkan kata, duduk berhamburan airnya mata. Putuslah harap, rasanya beta, belumlah lagi pertemuan kita. Turbuk berenang lalu ke laut, sekalian ikan ramai yang mengikut. Hati di dalam terlalu kusut, bagaikan datang rasanya takut. Kain putih bersampul pulih, pakaian anak raja perempuan yang diciptakan
boleh. Sudahlah nasib badanku tuan. Anggur jabat tanaman judah, tanam melati di jambangan. Jangan dijabat yang telah sudah. Rosaklah hati yang berpanjangan. Muda pun datang kepada tempatnya, hancur luluh rasa hatinya. Sebab tak sampai bagai kehendaknya. Duduk bercinta di dalam hatinya. Soalan dapat mempersembahkan Oh my jawapan God. yang matang Apa dan yang cakap mesti ni? menjawab. Oh, sorry. The autoplay. Okey, itu tadi syair Ikan Terubuk yang telah didendangkan oleh senior kamu. Jadi kamu telah dengar setiap rangkap tu didendangkan. Jadi kita akan teruskan dengan kupasan maksud. Monica ada bagi maksud kan? Ada Okey. maksud setiap rangkap. Okey, so untuk tidak membuang masa, kita persilakan Monica untuk menjalankan pembentangan untuk tajuk ini. Persilakan. Oh sorry, astaga, saya off mic. Boleh dengar saya sekarang? Boleh. Sudah? Ya, start dari atas jangan gaya basak dulu. Oke. Ini selamat pagi kepada Cikgu Koni, yaitu Mawar Idaman Taman KMK, dan seterusnya kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan syair Ikan Terubuk, dan gambar pertama merupakan ikan puyuh-puyuh, dan ini merupakan ikan terubuk. Definisi syair ialah syair merupakan sejenis puisi berlagu. Syair disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu lama. Setiap rangkap dalam syair mengandungi sebanyak 4 baris dan kesemuanya membawa makna isi dan maksud yang ingin disampaikan. Keempat baris tersebut berirama sama. Syair juga sering membawa makna isi yang berhubung kait dengan kias ibarat, sindiran, nasihat, pengajaran agama dan juga berasaskan sejarah atau dongeng. Antara fungsi syair ialah sebagai hiburan, alat menyampaikan pengajaran dan juga alat sindiran. Mawar perlu saya kupas persoalan atau maksud terlebih dahulu? Maksud dahulu. Sorry, seingat saya on mic. Analisis maksud setiap rangkap terlebih dahulu. Okey.
Dan ini merupakan analisis maksud setiap rangkap. Bagi rangkap pertama iaitu Bismillah itu permulaan kalam dengan nama Allah Khalik Al-Alam melimpahkan rahmat siang dan malam kepada segala mukmin dan Islam. Di mana rangkap pertama ini bermaksud syair ini dimulakan dengan bacaan Bismillah sebagai pembuka cerita dan seterusnya diikuti dengan memuji kebesaran Allah pentadbir sekalian alam semesta yang sentiasa memberi rahmat siang dan malam kepada setiap umat Islam. Bagi rangkap dua iaitu mula di karang ikan terbuk, lalai memandang ikan di lubuk, hati dan jantung bagai serbuk, laksana kayu dimakan bubuk. Di mana rangkap kedua ini bermaksud syair ini menceritakan tentang ikan terbuk yang tidak menghiraukan keadaan sekeliling, iaitu kawasan pemerintahannya kerana perasaan sedih. Manakala rangkap ketiga, iaitu asal terbuk ikan puaka, tempatnya konon di Laut Melaka, siang dan malam berhati duka, sedikit tidak menaruh suka. Sebenarnya ikan terubuk adalah ikan yang dianggap berhantu dan berasal dari Laut Melaka. Ikan terubuk berada dalam kesedihan setiap waktu sehingga tidak ada keceriaan di hatinya. Manakala untuk rangkap keempat iaitu pagi dan petang duduk bercinta, berendam dengan airnya mata, kalbunya tidak menderita kerana mendengar kabar berita. Rangkap keempat ini bermaksud ikan terubuk sentiasa termenung dan bermuram dalam kesedihan kerana perasaannya resah gelisah apabila mengetahui adanya puteri yang cantik jelita. Dan seterusnya rangkap kelima, pertama mula terubuk merayup, berbunyilah guru mendayu-dayu, senantiasa berhati sayu, terkenangkan puteri ikan puyu-puyu. Rangkap kelima ini bermaksud kisahnya bermula apabila ikan terubuk yang cuba memujuk rayu puteri ikan puyu-puyu sehingga menyebabkan ikan terubuk sentiasa terkenangkannya. Kamu masih bersama dengan saya? Iya, Mon. Tidak terlalu laju. Oke, Cak. Okey, seterusnya rangkap keenam, puteri puyu-puyu konon namanya, di dalam kolam konon tempatnya, cantik menjelis barang lakunya, patutlah dengan budi bahasanya. Rangkap keenam ini bermaksud puteri tersebut dikenali sebagai puteri puyu-puyu yang tinggal di dalam sebuah kolam iaitu air tawar, memiliki rupa paras yang cantik, tingkah laku yang baik serta bersopan santun. Dan seterusnya rangkap ketujuh, kolamnya konon di Tanjung Padang, di sanalah tempat terubuk bertandang, pinggangnya ramping, dadanya bidang, hancurlah hati terubuk memandang. Rangkap ketujuh ini bermaksud tempat tinggal sang puteri di Tanjung Padang. Pada suatu ketika ikan terubuk datang menziarahinya lalu jatuh cinta kerana kecantikan fizikal yang dimiliki oleh puteri ikan puyu-puyu. Rangkap ke-8 iaitu muda menentang dari saujana, melihat puteri terlalu lena, hati di dalam bimbang gulana, duduk bercinta tiada semena. Ikan terubuk mulai terkenang puteri puyu-puyu dari jauh, hingga terkata perasaannya diselubungi resah sehingga tidak keruan, iaitu ikan terubuk menjadi tidak tentu arah. Rangkap ke-9, gunda gulana tiada ketahuan, lalulah pulang muda bangsa. Monica, sorry. Ya? Kita cikgu mencelah dulu ya. Cikgu tidak ada masalah dengan presentation kamu, very clear. Saya rasa sangat jelas lah, tidak apa-apa. Cuma cikgu ingin tanya di sini, apa erti perkataan bercinta ni? Bagi saya, perkataan bercinta adalah di antara dua pihak yang berlainan jantina. Oh, maksudnya love lah. Memang love lah, cinta lah, cinta. Cinta Okay, yang bertitik dari mata turun ke hati. Okey, terima kasih. Jawapan lain dari kawan-kawan, apa erti bercinta dalam konteks rangkap ni?
Duduk bercinta tiada semena ni. Apa artinya perkataan bercinta? Mat, Antara dua pihak yang mempunyai perasaan. samalah dengan Monica kan? Maksudnya April. Ya, Sama kan? Okey. Kamu ingat ke minggu lepas cikgu bagi tahu kamu perkataan dendam? Ingat? Dendam? Apa arti Ingat. dendam? Apa arti dendam? perasaan rindu, something gitulah. Rindu kan? Jadi dendam tu dia bukan hanya satu yang membuat perasaan sakit hati, marah tu kan, sehingga kamu menaruh perasaan tidak senang dan ingin membalas perbuatan seseorang. Tetapi dendam kalau bahasa dahulu dia membawa erti kerinduan. Okey, kerinduan. Okey, sekarang kamu lihat di sini bercinta, perkataan bercinta di sini ni bukan dia membawa maksud langsung tentang love tu ya, bukan. So bercinta di sini artinya tentang kerinduan, ya. So erti duduk bercinta tiada semena artinya dia duduk merindu si ikan puyuh-puyuh. So di sini yang merindu ni ialah ikan terubuk lah. So dia nampak itu putri kan. Jadi dia rasa bimbang dan dia rasa rindu lah. Okey? So dalam buku kamu tu, kamu boleh tulis di bawah perkataan bercinta tu, muka surat 8 tu. Erti dia di situ ialah merindu. Bukan loving, bukan directnya maksudnya. Okey, teruskan. Kalau kamu ada soalan, kamu terus tanya Monica. Jangan kamu tidak tanya ataupun kalau tulis ruang chat boleh jugalah, tapi rasanya yang ruang chat ni khusus untuk orang yang ada masalah masalah mikrofon. So kalau boleh terus tanya lah supaya lebih senang sampai untuk dijawab oleh pembentang. Okey, teruskan Monica. Okey, untuk rangkap ke-9 iaitu Gunda Gulana tiada ketahuan, lalulah pulang muda bangsawan. Setelah sampai ke Tanjung Tuan, siang dan malam igau-igauan. Rangkap ini bermaksud perasaan sedih kerana terkenangkan puteri puyuh-puyuh yang tidak menerimanya, menyebabkan ikan terubuk iaitu golongan bangsawan pulang ke tempat asalnya di Tanjung Tuan. Siang dan malam ikan terubuk teringatkan Tuan Puteri. Seterusnya rangkap 10. Setelah hari hampirkan senja, puteri siap hendak memuja. Jika sungguh asal raja, disampaikan Allah barang disaja. Rangkap 10 ini bermaksud apabila menjelang waktu senja iaitu waktu petang, Tuan Puteri berdoa sekiranya dia dari keturunan raja yang berdaulat. Moga Allah akan memakbulkan segala permintaannya. Seterusnya rangkap 11, berlimau mandi Tuan Puteri, lalulah masuk ke dalam puri, meminta dia seorang diri sampailah waktu dini hari. Rangkap 11 ini membawa maksud upacara berdoa tersebut dimulai dengan Tuan Puteri mandi berlimau, membersihkan diri. Seterusnya ke tempat beribadat. Tuan Puteri berdoa sehingga waktu dini hari, iaitu sehinggalah waktu subuh. Seterusnya rangkap 12, Ya Ilahi, Ya Tuhanku, apakah sudah demikian laku dengan berkat nenek moyangku, disampaikan dewata barang pintaku. Rangkap ini membawa maksud doa Tuan Puteri dimulai dengan puji dan puja kepada Allah. Tuan Puteri merintih akan nasib dirinya, dia juga bermohon untuk mendapatkan restu dari keturunannya agar doanya itu diperkenankan. Dan seterusnya rangkap 13, selang tidak berapa antara turunlah ribut dengan segera. Kilatan petir tidak terkira, datuk nenek turun dari udara. Rangkap ini membawa maksud tidak lama kemudian suasana berubah, ribut, kilat dan petir sabung menyabung, lalu turunlah nenek moyangnya dari kayangan. Rangkap 11, membawa sepohon batangnya pulai, datang dari Tanjung Balai, eloknya tidaklah ternilai. Puteri melihat, hairan, terlalai. Rangkap ini membawa maksud mereka yang membawa sepohon pokok pulai yang dibawa dari Tanjung Balai.
pokok pulai itu sangat cantik. Apabila Tuan Puteri menyaksikannya, timbullah rasa kagum. Seterusnya rangkap 15. Pulainya rendang dengan rampaknya. Di tengah kolah terdiri dianya. Sampailah waktu dengan janjinya, Puteri melompat ke atas pucuknya. Pokok pulai itu sangat rending dengan banyak dahannya. Pokok pulai ini diletakkan di tengah-tengah kolah. Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan Tuan Puteri, lalu Tuan Puteri melompat ke atas pucuknya. Oke, sekejap Monica. Dia ada typo sedikit tuh kan, bukan rending, rendang tuh kan? Oh iya. Ya. Monica, kenapa tuh Tuan Putri mau lompat di atas tuh pucuk pokok tuh? Untuk apa tuh pokok semua tuh? Kan dari dia berdoa tuh kan, tiba-tiba dia dapat ada ribut, kilat ribut. Lepas tu ada datuk nenek dia turun dari udara bawa sepohon batang pulai dari Tanjung Balai. Lepas tu pokok tu rendang, berdiri di tengah kolam. Putri tu mau lompat. Untuk apa dia mau lompat di atas tu pokok? Dari segi pemahaman saya, Puteri Puyu ni, dia sebenarnya ingin ingin doanya dimakbulkan oleh nenek moyangnya. Lalu apabila suasana sudah berubah di mana ribut dan kilat petir sabung menyabung itu, dia rasa doanya itu dimakbulkan oleh nenek moyangnya. Jadi dan pokok pulai ini sebenarnya sangat cantik. Disebabkan kecantikan pokok pulai ini, Tuan Puteri itu merasa kagum. Lalu pokok pulai yang rendang di tengah-tengah kolah itu, Puteri Puyu-Puyu melompat ke atas pucuknya kerana ingin hajatnya, iaitu doanya, dimakbulkan dengan segera. Apa doa dia? Doa dia ingin memohon restu untuk bersama dengan ikan terubuk. Oh, okey. Monica, dia tidak mahu dengan ikan terubuk tu, Monica. Dia tidak mahu dengan ikan terubuk. Sebaliknya, dia ingin melarikan diri dia dari ikan terubuk. Oh, Okey. biasa salah baca. Sebab ikan terubuk tu, dia sudah tahu tempat tinggal ikan puyuh-puyuh kan? Jadi ikan puyuh-puyuh tu dia ingin melarikan diri dari ikan terubuk sebab dia tahu ikan terubuk tu bukan setaraf dengan dia. Tidak mungkin cinta itu akan dapat disatukan. Ada kan kita bincang hari itu? Ikan puyuh-puyuh, ikan air tawar. Ikan terubuk, ikan air masin. So tidak mustahil untuk bersatu. Kalau dipaksa juga memang akan mati salah satu. So itu ikan puyuh-puyuh betul dia memang berdoa di sini. Ya ilahi ya Tuhanku ni. Dia memang berdoa. Dia memohon untuk mendapat restu daripada dia punya nenek moyang supaya doa dia dimakbulkan. So doa dia ialah supaya dia dapat diselamatkan, dijauhkan daripada ikan terubuk. So sebab itu kemudian dia cakapkan kalau betul saya ini keturunan raja, semoga apa yang saya pinta akan dimakbulkan. So apa yang terjadi, berlaku ribut petir, kilat sabung menyabung dan nenek moyang dia turun dari kayangan membawa sepohon pulai yang terletak di cikgu mau habis. Yang terletak di tengah-tengah kolam. So bila datang itu pohon pulai, maka disitulah ikan terubuk itu melompat. Jadi dia pun berjayalah melarikan diri dia daripada ikan terubuk. Okay? So Monica punya pemahaman tu dia sudah 360 darjah. Dia bukan mahu bersatu dengan ikan terubuk. Dia tidak mahu. Okey, tidak apa. Itu namanya kita proses belajar lah. So itu sebab cikgu kena juga tanya supaya pemahaman kamu jelas lah. So bila cikgu tanya, nampak kan pemahaman kamu dia terbabas ke situ kan? So untuk pelajar lain ingat itu doa ikan puyuh-puyuh tu adalah agar dia dapat dijauhkan daripada ikan terubuk. Okey.
Silakan seterusnya. Sekejap Amar, dipasang kipas. Panas pula. Okay. Yang ni kan maksud setiap rangkap ni kamu semua pelajar mesti tahu dan faham. Dia semacam sinopsis lah. Kalau cerpen, kamu baca tu cerpen, kamu tahu dia punya sinopsis jalan cerita. Kalau syair ini, kamu kena tahu dia punya maksud setiap rangkap kerana keseluruhan rangkap itu macam yang Monica cakap, dia berupa kesatuan maksud. Syair ni dia ada berapa rangkapnya? 24. Ada 24 rangkap dan setiap rangkap dia ada maksud tersendiri dan keseluruhan 24 rangkap tu membawa satu kesatuan maksud keseluruhan. Dia syair ni adalah sebuah cerita yang dipuisikan, yang dipersembahkan dalam bentuk puisi. Okay, so kamu masing-masing mesti faham maksud pada setiap rangkap. So apa yang Monica bagi ni dia punya analisis maksud ni dia sangat jelas ya. So make sure kamu buat ini kamu punya catatan ni nanti. Biarlah banyak, apakan daya. Syair ni satu, nasib baik satulah saja syair kamu, bukan ada dua pun. Okay? Kalau hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Mau dapat A, usaha lebih. Kalau tidak mau dapat A, mau malas, itulah saja mungkin di hujung-hujung lah grade dia. Okay? Usaha lebih untuk dapat cemerlang. Okay, teruskan Monica. Okay. Terima kasih Cikgu atas pembetulan. Ya. Seterusnya rangkap 16 iaitu dengan berkat segala aulia, perkataan puteri terhentilah ia, belumlah sampai daya upaya, tiada pertemuan, apakan daya. Rangkap ke-16 ini membawa maksud dengan restu para wali iaitu orang suci, Tuan Puteri tidak dapat berkata-kata. Belum pun sempat berlaku apa-apa, Tuan Puteri sudah tidak kelihatan lagi. Dan seterusnya, rangkap ke-17, berlidah menyahut sambil bercura, lemah lembut bunyi suara, Puteri Nan sudah naik udara dengan bala segala tentera. Rangkap ke-17 ini membawa maksud iaitu ikan berlidah bersungguh-sungguh memaklumkan tentang kejadian tersebut di mana Tuan Puteri telah naik ke langit bersama dengan bala tenteranya. Rangkap seterusnya, Pari pun kembali menghadap Baginda. Berdatang sembah lakunya syada. Daulat tuanku duli seripada, Tuan Puteri sudah tiada. Rangkap ini membawa maksud ikan pari telah datang menghadap duli Baginda Seripada iaitu ikan terubuk lalu memaklumkan tentang berita kehilangan Tuan Puteri Puyuh-Puyuh. Rangkap seterusnya, sudah naik ke atas udara, berlidah gerangan punya bicara, kepada tuanku jangan ketara, silakan tuanku ke laut negara. Rangkap ini membawa maksud ikan pari memaklumkan bahawa berita kehilangan Tuan Puteri naik ke udara datangnya daripada ikan belida. Dia berharap berita tersebut tidak akan menimbulkan keresahan kepada ikan terubuk. Lalu dia mempersilahkan ikan terubuk ke laut negara. Seterusnya rangkap 20. Demi Baginda mendengar kata, tunduk berhamburan airnya mata. Putuslah harap, rasanya beta, belumlah lagi pertemuan kita. Rangkap ini membawa maksud apabila Raja Seripada mendengar berita tersebut, dia berasa sangat sedih hingga menyebabkannya menitiskan air mata. Beliau berasa harapannya hampa kerana belum dia sempat bertemu dengan Tuan Puteri telah pun menghilangkan diri. Rangkap seterusnya, terubuk berenang lalu ke laut, sekalian ramai yang mengikut. Hati di dalam terlalu kusut, bagaikan datang rasanya takut. Rangkap ini bermaksud ikan terubuk terus berenang ke lautan luas bersama dengan bala tenteranya. Perasaannya diselubungi rasa serba salah sehingga timbul rasa takut, iaitu kerisauan jika dia tidak dapat berjumpa dengan Tuan Puteri. Rangkap seterusnya, kain putih bersampul pulih, pakaian anak raja perempuan yang dicita tidaklah boleh, sudahlah nasib
Padanku, Tuan. Raja Seripada diselubungi rasa sedih kerana kehilangan Tuan Puteri yang dikasihinya. Begitulah nasib yang terpaksa dihadapinya. Seterusnya rangkap 23, iaitu anggur jabat, tanaman judah, tanam melati di jambangan. Janganlah dijabat yang telah sudah, masaklah hati yang berpanjangan. Rangkap ini bermaksud perasaan Raja Seripada terus dibayangi rasa sedih yang berpanjangan akibat kehilangan Tuan Puteri. Dan seterusnya rangkap terakhir iaitu rangkap 24. Muda pun datang kepada tempatnya, hancur luluh rasa hatinya, sebab tak sampai bagai kehendaknya, duduk bercinta di dalam hatinya. Raja Seripada kembali semula ke tempat asalnya. Perasaan sedih yang teramat sangat kerana hasrat hatinya untuk mendapatkan Tuan Puteri tidak kesampaian. Perasaan sedihnya itu bersemadi di dalam kalbunya. Cikgu, ada sinopsis desa jumpa, perlu saya jelaskan? Baca saja, itu keseluruhan kan? Monica, baca saja sebab itu sinopsis keseluruhan kan? Ya. Okey, baca saja. Sinopsis bagi syair Ikan Terubuk ini, iaitu syair merupakan simbolik atau kiasan di mana ia menceritakan tentang ikan terubuk yang berasal dari Tanjung Tuan di Laut Melaka, iaitu kerajaan air masin, Laut Air Masin. Dan ikan terubuk telah jatuh cinta pandang pertama dengan Tuan Puteri ikan puyuh-puyuh yang berasal dari Tanjung Pandang, iaitu kerajaan air tawar. Ikan terubuk yang digelar sebagai Duli Seripada sentiasa terkenang akan Tuan Puteri ikan puyuh-puyuh yang cantik rupawan dan baik tingkah laku serta bersopan santun. Namun begitu, Tuan Puteri ikan puyuh-puyuh menolak hasrat hati ikan terubuk, menyebabkan ikan terubuk pulang ke Tanjung Tuan membawa hati yang lara. Tuan Puteri puyuh-puyuh sama sekali tidak berminat dengan ikan terubuk. Lalu dia berdoa kepada Tuhan agar diberi jalan untuk tidak bersama dengan ikan terubuk. Lalu berlakulah peristiwa aneh, iaitu angin ribut berserta kilat dan petir, sabung menyabung, dan akhirnya sebatang pokok pulai tumbuh di tengah kolah Puteri Puyuh-Puyuh. Tuan Puteri Puyuh-Puyuh telah melompat ke atas pucuk pokok pulai dan hilang lenyap di udara. Oleh kerana berita kehilangan Puteri Puyuh-Puyuh di udara bersama dengan bala tenteranya telah disampaikan oleh ikan belida kepada ikan pari, maka berita tersebut telah dipanjangkan pula kepada ikan terubuk yang digelar sebagai Duli Seripada. Apabila mendengarnya, Duli Seripada berasa amat sedih kerana hasratnya untuk memiliki Tuan Puteri Puyuh-Puyuh tidak kesampaian. Ikan terubuk dan bala tenteranya terus pergi mencari di lautan luas, namun segala usahanya sia-sia sahaja kerana Tuan Puteri Puyuh-Puyuh sudah tiada. Ikan terubuk akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke tempat asalnya dengan kecewa kerana hasratnya untuk memiliki Tuan Puteri Puyuh-Puyuh tidak kesampaian. Okey, saya rasa penjelasan Monica. Mon, boleh buka tu WhatsApp? Boleh. Buka WhatsApp kamu. Kamu apa dulu? Kamu stop sharing ni dulu. Okey. Okey, apa yang Monica sudah bentang tadi itu baru sinopsis ya, baru sinopsis ataupun maksud keseluruhan syair Ikan Terubuk. So dia sangat jelas, dia walaupun banyak tapi cara Monica bentang ni sangat bagus sebab dia selepas dia bagi analisis maksud rangkap demi rangkap, Monica bagi sinopsis keseluruhan. So cuba cikgu uji kamu. Yes, kita sampai jam 11 kan? Ya. Bolehkah Monica kamu teruskan? Kamu boleh lagi membentang? Boleh. Okey, sekejap. Cikgu mau tanya ni soalan. Requel,
Muncul. Kita tidak mau buang masa nih. Recall. Mana recall nih? Sarah. Sarah. Okey, apa yang kamu dapat dalam cerita ni? Satu sinopsis keseluruhan tentang apa? Tentang apa? Ikan terubuk jatuh cinta pandang pertama sama ikan puyuh-puyuh. Cinta pandang pertama ikan terubuk dengan ikan puyuh-puyuh. Apa jadi dengan ikan terubuk ni? Annabelle. Thank you, Sarah. Annabelle. Okay. Annabelle. Ya, Cikgu. Apa jadi dengan ikan terubuk? Dia luluh. Dia Hah? sedih. Mengapa? Sebab Mengapa kena dia tolak sedih? cinta dia. Ikan Kena tolak. puyuh-puyuh. Okey. Kena tolak cinta dia oleh ikan puyuh-puyuh. Apa yang menyebab? Thank you, Annabelle. Wilin. Apa dua perkara? Wilin muncul. Ada Wilin kan? Wilin. Okey, Wilin. Apa dua perkara yang menyebabkan ikan terubuk ni jatuh cinta dengan ikan puyuh-puyuh? Monica ada sebut tadi. Cuba sebut satu. Sebab dia punya apa sudah tua? Dia si ikan puyuh si putri puyuh-puyuh ni dia jelita dan rupawan. Okey, sebab dia cantik dan rupawan, kecantikan fizikal. Betul, Wilin. Thank you. Abril, perkara kedua yang menyebabkan ikan terubuk ni jatuh cinta dengan ikan puyuh-puyuh. Cikgu ulang soalan. Cikgu minta dua perkara yang menyebabkan ikan terubuk tu jatuh cinta dengan ikan puyuh-puyuh. Wilin sudah sebut, punca pertama ialah kecantikan fizikal ikan puyuh-puyuh. Apa lagi? Yang kedua? Dia nih bersopan santun gitu. Betul, dia bersopan santun, berbudi bahasa. So itu sebab kenapa ikan terubuk tu jatuh cinta dengan ikan puyuh-puyuh. Okey, tapi ikan puyuh-puyuh tidak berminat untuk membalas cinta ikan terubuk. Lalu ikan puyuh-puyuh meminta pertolongan daripada siapa? Debra. Daripada Tuhan. Dia Daripada berdoa. Tuhan. Dia berdoa. Selain dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta pertolongan daripada Thank you, Debra. Daripada siapa? Ruth. Daripada siapa? Dari nenek moyang dia. Betul, daripada nenek moyang. Thank you, Ruth. Okay, so next ialah Kashmida. Kashmida. Ya, Cikgu. Apa nenek dia tolong? Macam mana nenek ikan puyuh-puyuh tolong ikan puyuh-puyuh? Dari tukilat yang apa tu? Sambar menyambar, lepas tu ada satu bunga tu dah turun. Bunga apa? Bunga mawar? Tidak, bunga apa? Nama dia tu. Saya ingat bunga apa tu Cikgu nama dia, tapi ada satu bunga tu. Coba kau pakai spek. Di mana kau nampak bunga ni? Pergi pakai spek. Pokok. Pokok apa? Ayo Cikgu sekarang. Pokok apa? Pokok apa? Kebambangan? Tidak ingat. Baru saja sudah tidak ingat Kashmida. Hei. Pergi cari. Bukan bunga pokok tu. Aduh. Hai. Lampau rindu dengan bunga mawar ni orang kali. Hei. Mana? Kejap sudah saya cari balik. Ya, carilah. Afiq. Ya. Okey. Apa yang tumbuh di tengah kolam? Kolam putri puyuh-puyuh. Pokok apa nama dia? Pokok kolam juga. Pokok kolam bukan. Pokok tu tumbuh di tengah kolam. Bukan pokok kolam, Afiq. Cari apa nama pokok tu. Pokok tu tumbuh di tengah-tengah kolam ikan puyuh-puyuh. Pokok. Tengok buku teks kamu. Tengok syair. Pokok.
Lamanya Kashmida ni mencari. Kau menyelam kah di tengah kolam tu Kashmida? Dia cari bunga, cikgu. Sudah jumpa Kak Afik? Hati di tengah kolam ada bunga, bunga teratai ya ada di tengah kolam. Okey. Sebenarnya ada jawapan sudah, Annabelle sudah sebut. Pokok kan apa guys? Si Debra ni macam-macam. Afik sudah jumpa? Belum, cikgu. Okey, tidak apa. Tengok di mana, rangkap mana tu Monica? Tengok muka surat 8. Rangkap terakhir, baris pertama. Punya clear by Tuhin. Muka surat 8, rangkap terakhir paling bawah. Cikgu, Ya, itu kah? Itulah tuh. Jadi gimana kau jumpa bunga? Coba kau tunjuk cikgu. Salam matu cikgu, cikgu. Lucu kau ni Kashmida. Cute lagi tu suara macam suara budak kecil. Okey, Afik pokok pula ya. So itu cara nenek ikan puyuh-puyuh tolong ikan puyuh-puyuh untuk selamatkan ikan puyuh-puyuh. Turunlah, adalah sebatang pokok di tengah-tengah kolam tu dan di situlah ikan puyuh-puyuh tu lompat di atas pucuk tu dan dia pun dibawa naik pergi mana? Afik naik pergi mana? Ke langit. Naik ke langit, naik ke kayangan. Betul kan Monica? Betul. Naik ke kayangan. Jadi kesianlah si ikan terubuk, kecewalah dia sebab putri idaman dia sudah hilang dari radar. Dia tidak nampak sudah. Hilang dari radar. Ni. Tengok ada orang ni. Ini orang jiwang. Okey, faham So itu cinta yang tidak kesampaian di antara ikan puyuh-puyuh, di antara ikan terubuk dengan pujaan hatinya si ikan puyuh-puyuh. Okey, boleh faham kan? Secara ringkasnya dia begitu. Siapa lagi isap gam semua ni? Ampun. Bagus-bagus kamu sana Tentram-tentram kamu jiwa kamu. Okey, so sekarang kita akan lihat Monica cuma akan bentang. Masa kita sikit saja Monica. So Monica akan bentang persoalan gaya bahasa. Okey? Okey, silakan Monica. Okey. Monica. Ya, cikgu. Guna persoalan dalam WhatsApp. Kamu dah tengok phone kah? Lepas apa cikgu? Jap. Cikgu bagi Chan kamu tadi pergi buka. Salah Tara tu nama di situ. Nama di situ Mawar Idaman. Ya, Mawar Idaman. Kejap. Stop sharing dulu. Itu yang cikgu suruh kamu stop sharing supaya boleh buka tu tadi. Saya lupa. Siapa Mawar Idaman? Dengan Mawar Idaman di dalam kolam. Kolam si Kashmida. Kashmida. Ya cikgu, cikgu ni malas lah. Kashmida, jangan kau malas si rajin Cikgu ni kalau dalam kolam cikgu tidak boleh ni Kashmida. Nanti cikgu jadi ikan. Silap jadi ikan puyuh-puyuh nanti. Tiada, sudah mengajar kamu. Mau? Kalau dalam puisi tradisional, pemikiran ni artinya persoalan. Okey. Okey, cuba pergi slide pertama tu dulu Monica. Tayang dulu tu. Ulusan rahmat Tuhan. Atas. Mau kasih tengok dulu dalam tajuk tu. Okey. Pemikiran syair ikan terubuk artinya persoalan yang terdapat di dalam syair ikan terubuk. So kamu jangan keliru. Apa ni pemikiran? So kalau dalam puisi tradisional atau prosa tradisional, pemikiran itu bermakna persoalan. Okey, teruskan.
Okey, antara persoalan yang terdapat dalam syair Ikan Terubuk ialah persoalan keluasan rahmat Tuhan. Rahmat Allah sentiasa melimpahi makhluknya tidak kira siang maupun malam. Rahmat boleh berupa harta kekayaan, kesihatan, umur yang panjang, kebahagiaan, kasih sayang dan sebagainya. Contoh dalam rangkap iaitu rangkap pertama ialah Bismillah itu permulaan kalam. Dengan nama Allah, Khalik Al-Alam, melimpahkan rahmat siang dan malam kepada segala mukmin dan Islam. Persoalan seterusnya. Okey, sekejap Monica. Ni dah boleh laju ni. Okey, kamu tengok di sini semacam yang cikgu explain 2 hari yang lepas ketika Clement present Seloka, di mana kamu akan jumpa persoalan atau pemikiran ialah pada rangkap tu. Mesti ada clue dia di situ kan? Ada clue di dalam rangkap tu yang kamu boleh jadikan dia sebagai persoalan. Kamu baca habis dan kamu dapat, okey, sini ada Allah, ada rahmat. Allah melimpahkan rahmat kepada umatnya. So, itu akan jadi persoalan keluasan rahmat Tuhan. Okey, keluasan rahmat Tuhan. So, huraian kamu, Tuhan melimpahkan rahmat kepada seluruh umatnya tidak kira siang ataupun malam. Okay, so rahmat tu dia tidak semestinya dalam bentuk harta kekayaan. Kadang kita ni lebih berfokus kepada, ya Tuhan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas hamba-Mu ini. Bagilah aku kekayaan. Tidak boleh. Mungkin Tuhan tidak bagi kekayaan seperti yang kita minta. Tetapi Tuhan bagi kita rahmat dalam bentuk yang lebih bermakna, iaitu kesehatan kita. Terutama sekali dalam musim-musim sekarang. Yang paling berharga, rahmat Tuhan yang paling berharga ialah apabila kita dan seisi keluarga kita dalam keadaan yang sehat pada musim pandemik COVID-19. Itu adalah rahmat terbesar daripada Tuhan. Macam juga kalau kamu lulus exam, itu rahmat. Macam Monica dapat menjalankan pembentangan hari ini tanpa gangguan, line internet okey. Itu rahmat. Sekecil-kecil rahmat yang selalunya kita abaikan kerana kita sering melihat rahmat itu kepada duniawi, yang bersifat duniawi, terutama harta kekayaan. Macam si Debra ni lah, dia mau kahwin dengan CEO yang kaya raya. Mudah-mudahan jadilah Debra. Okey. So, itu caranya untuk kamu mencari persoalan atau pemikiran di dalam puisi. Baca puisi, nampak ada clue di sana. Okey, dialah tu. Okey, jangan kamu main gula bapak, nanti kena diabetes. Bahaya, janganlah gula bapak tu. Ya, ni anak-anak susah juga, banyak anak sumandak di sini ni. Gula bapak pun boleh. Sudahlah. Gula bapak kamu ni kan nanti semua yang gendut-gendut. Okey, sudah, kita teruskan belajar. Ada soalan kamu untuk Monica? Diorang ni Monica macam pandai betul. Nah, tengok. Cakap di ruang chat yang tiada. Segala buncit. Ya. Ya, Debra. Saya faham juga Mbak Cikgu walaupun saya banyak bising di chat. Oh, itu saya bagus. Itu saya suka lah kalau faham. Tiada apa? Okey lah, tapi kamu chat-chat sana, kamu bincang isi tu lagi bagus lah. Kamu ni chat yang sana, pasal bapak, gula bapak lah, pasal mau kahwin itu inilah. Okey lah, kalau faham bagus lah. Okey, teruskanlah. Kita punya masa pun mau habiskan. Okey. Persoalan seterusnya ialah kepentingan atau peranan atau kedudukan ikan. Iaitu imej alam, khususnya ikan, menggambarkan hubungan erat antara masyarakat dengan ikan sebagai sumber makanan masyarakat. Ikan seperti ikan terbuk dan ikan puyuh merupakan ikan yang biasanya menjadi sajian makanan masyarakat Melayu. Sebagai contoh, mula di karang ikan terubuk, lalu memandang ikan di lubuk. Terkenangkan puteri ikan puyuh-puyuh. So ini jelas kan, ikan tu memang menjadi sumber makanan masyarakat. Bukan sahaja dahulu kala, sampai sekarang pun kita masih menjadikan ikan tu sebagai sumber protein kita. Macam Wilin cakap tadi, sumber protein. Ya. So biarlah mereka ni ikan puyuh-puyuh dan ikan terubuk ni cinta tidak kesampaian. Yang penting cinta kita terhadap ikan kesampaian. Kita dapat makan diorang.
Ikan basung. Ikan basung, paling sedap tuh ikan basung. Bikin pinasakan, kasih sosok sama lada, asam, kicap. Sedapnya. Apa? Masak sos? Betul juga saya bilang. Ya betul. Basung paling sedap kan? Ya, betul. Aduh lapar. Ya lapar, mau cari bambangan lepas nih. Oke, teruskan Monica, mau pergi masak nih, mau pergi masak. Mau masak ikan terubuk. Masak ikan basung. Ada lagi dia sebut ikan basung. Wah. Oke, persoalan yang seterusnya ialah kepercayaan kepada puaka atau kuasa gaib, iaitu nenek moyang atau kekuasaan kerajaan lama. Kepercayaan terhadap puaka atau perkara gaib dalam kalangan masyarakat Melayu masih menebal walaupun telah mengamalkan ajaran Islam. Mereka percaya bahawa puaka dan kuasa gaib boleh membawa kemudaratan dan sesuatu perlu dilakukan untuk mengelakkan kemudaratan ini. Sebagai contoh, asal terubuk ikan puaka, tempatnya konon di Laut Melaka. Dengan berkat nenek moyangku disampaikan dewata barang pintaku. So di sini ni kepercayaan kepada puaka atau kuasa gaib ni kamu nampak melalui perkataan di sana asal terubuk ikan puaka. So masyarakat dahulu kala menganggap ikan terubuk ni sebagai ikan puaka. Ikan puaka yang berasal dari Laut Melaka. So di situ kamu nampak ada perkataan puaka, artinya kepercayaan kepada puaka. Ataupun kalau kepercayaan kepada kuasa gaib, ini kamu nampak dia slash, kamu tidak boleh bagi persoalan itu berpisah. Contoh kamu bilang persoalan satu saya kepercayaan kepada puaka. Persoalan kedua saya kepercayaan kepada kuasa gaib. Persoalan ketiga saya kepercayaan kepada nenek moyang. Tidak boleh. Sebab ini adalah di bawah satu fakta yang sama. Sama ada kamu ingin ambil kepercayaan kepada puaka, contoh kamu yang ini asal terubuk ikan puaka, tempatnya konon di Laut Melaka, sorry ada typo, ataupun mungkin kamu ambil kepercayaan kepada kuasa gaib. So kuasa gaib tu siapa? Kuasa gaib ataupun nenek moyang. Tu di situ ada perkataan nenek moyang kan? Okay, ikan puyuh-puyuh ni meminta bantuan nenek moyang dia supaya menyelamatkannya daripada ikan terubuk. So dia kamu kena pilih salah satu. Faham? Faham. Kamu tu Monica faham. Abril faham. Okey. Indah, fish terubuk boleh dibuat baju juga tu, Deb, kalau kamu mau kasih fashion. Okey, Mon. Teruskan, Mon. Okey, seterusnya persoalan cinta atau kasih atau sayang. Setiap makhluk hidup di muka bumi dianugerahkan dengan perasaan cinta antara satu sama lain oleh Allah. Perasaan ini perlu dipupuk untuk menjadikan kehidupan lebih bahagia dan bermakna. Sebagai contohnya, muda memandang dari saujana, melihat puteri terlalu lena, hati di dalam bimbang gulana, duduk bercinta tiada semena. Okey, di mana cinta dia? Di mana perasaan cinta, kasih dan sayang ni Monica? Pada perkataan mana kamu nampak? Monica. Hati di dalam bimbang gulana atau duduk bercinta tiada semena. Bercinta tu tadi cikgu bilang apa Monica? Rindu. Rindu. Okey. So dia ambil serangkap ni kan, sebab dalam serangkap ni, dengar baik-baik ikan terubuk tu memandang puteri puyuh-puyuh tu dari kejauhan. So itu macam begitulah bahkan orang yang bercinta yang angau kan Monica, kamu kan ada boyfriend. Jangan mengaku tiada, nanti boyfriend dengar Okey, biasanya kamu hanya akan merindu dari kejauhan. Kenapa merindu? Sebab kamu sudah cinta, sudah sayang. Kan? Sudah kasih akan seseorang. Akun sajalah, cikgu pun pernah melalui zaman remaja kamu. Zaman cikgu dulu, kalau biasanya lah, kamu ni lagi lah, sekarang kan semua begini kan, ada handphone kan. Setiap hari mesti call, paling tidak WhatsApp, betul? Tapi tidaklah macam tu Mawar, yang terlebih betul. Yalah, mesti ada chat kan setiap hari. Itu artinya sudah rindu, sudah bimbang gulana lah dengan keadaan si dia yang
kejauhan. So itu maksudnya bila sudah rindu adalah itu adalah perasaan cinta. Normal lah tu jatuh cinta. Okey, teruskan. Makin sikit masa kita ni. Teruskan. Okey, seterusnya persoalan kecantikan golongan raja atau bangsawan. Kecantikan puteri golongan bangsawan sering digambarkan memiliki wajah dan tubuh yang cantik sehingga menjadi igawan setiap orang yang memandangnya. Kecantikan semakin terserlah apabila ianya dipadankan dengan budi bahasa yang sempurna. Sebagai contoh, Puteri Puyuh konon namanya, di dalam kolam konon tempatnya. Cantik majelis, parang lakunya, patutlah dengan budi bahasanya. So di sini memang nampak kecantikan kan? Kecantikan tu cantik majlis barang lakunya, maksudnya bukan hanya dia punya majlis barang lakunya, artinya perilaku dia sangat sopan lah, teratur. Kita tengok yang next slide. Okay, so di sini kecantikan fizikal kan? Okay, pinggang ramping, dadanya bidang kan? Ini kecantikan fizikal lah. Yang tadi tu, yang slide sebelumnya tu adalah tentang budi bahasa si ikan puyuh-puyuh. Okay, so itu yang kita katakan kecantikan golongan raja atau bangsawan yang menyebabkan setiap yang memandang tu terigau-igau, merindui, mencintai dia. Okay, Kashmida. Teruskan Monica. Saya suka mendengar suara Kashmida, hiburan. Merajuk nanti dia tu mawar. Merajuk adeh. Okey, seterusnya persoalan pemujaan. Masyarakat Melayu masih mengamalkan pemujaan untuk memperoleh sesuatu yang dihajati. Pemujaan dilakukan terhadap unsur alam seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk halus dan sebagainya agar hajat mereka ditunaikan. Ketika pemujaan, pelbagai ritual akan dijalankan seperti mandi berlimau dan menetapkan masa yang sesuai untuk pemujaan. Sebagai contoh, setelah hari hampirkan senja, puteri bersiap hendak memuja. Jika sungguh asal kuraja, disampaikan Allah barang disaja. So di sini nampak pemujaan. Cuba next kejap. Ada pemujaan di sini sebab naik mod. Sebab itu Puteri Puyuh-Puyuh dia menjalankan pemujaan untuk mencapai hajat dia, iaitu dia mahu diselamatkan daripada ikan terubuk. So dalam upacara pemujaan itu biasanya akan dilakukan pelbagai ritual seperti mandi berlimau dan juga dia kena tetapkan masa yang sesuai untuk dia buat itu upacara pemujaan. So biasanya apa yang dipuja ialah unsur-unsur alam lah seperti binatang, tumbuh-tumbuhan. So contoh pemujaan tu kamu boleh nampak pada rangkap inilah. So nampak di situ kan pemujaan tu, puteri bersiap hendak memuja. Okay, so dia ingin memulakan pemujaan dia. Cuba next slide. Okey, di sini ini yang kita kata ritual berlimau mandi. Okey, dia mandi berlimau sebelum dia menjalankan upacara pemujaan, dia pergi mandi air limau dululah. Okey. Okey, persoalan seterusnya iaitu keagungan atau kekuasaan Allah atau berdoa kepada Allah, di mana ia membawa maksud dalam sebarang urusan yang hendak dilakukan. Keizinan dari Allah hendaklah dipohon untuk memudahkan sebarang kerja yang hendak dilakukan. Keagungan kuasa Allah akan menunaikan permintaan hambanya sama ada secara langsung atau tidak langsung. Iaitu contoh bagi persoalan ini ialah, ya ilahi ya Tuhanku, apakah sudah demikian laku dengan berkat nenek moyangku disampaikan dewata barang pintaku. Okey. Persoalan seterusnya ialah kekecewaan atau penderitaan dalam percintaan. Kekecewaan dalam percintaan adalah perkara lumrah dalam kehidupan. Contohnya, pagi dan petang duduk bercinta, berendam dengan airnya mata. Kalbunya tidak menderita kerana mendengar kabar berita. Di mana penderitaan dia tu? Penderitaan orang bercinta tu? Berendam dengan airnya mata.
Ya, menangis saja kan? Menangis saja sepanjang masa. So kamu jangan jadi begitu tidak payah menangisi boyfriend kalau dia curang, tak payah. Kalau boyfriend Banyak tu sudah curang, pergilah kau bilang, kau teruskanlah dengan dia. Relakan dia sebab kalau memang dia tu jodoh kamu, akhirnya dia akan balik juga kepada kamu. Biarkan, tak payah ditangisi Kalau orang dia yang balik nama sebegitu. sudah. Nama sudah kalau dia balik. Kalau dia balik nama sudah dicurangi, disakiti sekali, sakit kan? Okey, teruskan. Okey, contoh seterusnya iaitu muda memandang dari saujana, melihat puteri terlalu lena, hati di dalam bimbang gulana, duduk bercinta tiada semena. Ini pun sengsara kan sebab bila bercinta kan asyik bimbang, asyik risau, asyik merindu. Bukan senang itu perasaan sakit toh. Kan? Apalagi last-last kan rupanya merindu seorang diri, Mon. Kau rindu dia, dia tidak pun rindu kau. Makanya cikgu kalau bercinta jangan bagi 100%. Itu betul, itu pegangan cikgu dulu. Kalau bercinta, janganlah serah hati dan perasaan tu 100%. Bukan semuanya akan bahagia. Cukuplah 50%. 50% untuk kamu pastikan kamu akan bahagia dengan dia. Persiapkan lagi 50% untuk dilukai. So, bila kamu betul-betul dilukai, kamu tidaklah menderita. Betul, pandangan kita sama, Monica. Itu cikgu punya pandangan dari zaman cikgu bujang-bujang dulu. Saya tidak mau menaruh 100% kepercayaan kepada boyfriend saya. Begitulah. Kan? So kalau dia setia dengan kita, okeylah. Yang 50% tu syukurlah. So kita sudah sedia untuk dilukai 50%. But then kalau kita dilukai, I'm ready sudah 50%. So saya tidak sakit. I'm ready untuk dilukakan. So okeylah. Okey. Nanti si Debra marah nih. Dia punya burung merpati lambat tu mau hantar saya punya MacD. Okey, ini tidak payah sudah. Terus kepada gaya bahasa. Gaya bahasa? Masa kita tinggal 2 minit. Ya, jangan high hope Debra. Okey, ini saja gaya bahasa. Monica bagi fakta contoh. Okey? Okey, seterusnya ialah gaya bahasa di mana fakta pertama ialah penggunaan bahasa asing. Contohnya, Mon. Kalau bahasa asing ni, fakta kamu ialah diksi bukan bahasa asing. So fakta kamu penggunaan diksi iaitu penggunaan bahasa asing. Kalau macam asonansi itu fakta kan? Asonansi fakta kan? Okey, dia punya definisi ialah perulangan bunyi vokal dalam baris puisi kan? Betul. Okey, so untuk ini penggunaan bahasa asing ini ialah huraian. Kamu punya fakta ialah diksi. D-I-K-S-I, diksi iaitu penggunaan bahasa asing. Baru kamu beritahu bahasa Arab. Okey. Gaya bahasa yang seterusnya ialah dari segi fakta iaitu diksi. Dari segi penggunaan bahasa asing. Contohnya, rangkap 1, baris 1, Bismillah. Rangkap 1, baris 2, Khalik al-Alam. Rangkap 1, baris 3, Rahmat. Rangkap 1, baris 4, Mukmin dan Islam. Rangkap 12, baris 1, Ya Ilahi. Banyak contoh Monica bagi. Dan fakta yang seterusnya ialah hyperbola. Ya, contohnya, rangkap 2 baris 3, hati dan jantung bagai serbuk. Rangkap 4 baris 1, pagi dan petang, duduk bercinta. Rangkap 15 baris 4, puteri melompat ke atas pucuknya. Dan seterusnya ialah... Sekejap Mon. Bila Monica bentang ni, tolong highlight di buku kamu contoh tu. Tolong conteng buku kamu tu. Ini ialah hiperbola. Okey, contoh Monica bagi sana ialah hati dan jantung bagai serbuk. So cari tu di mana dan kamu highlight dia sebagai hiperbola. Okey, satu hiperbola yang paling besar di sana rangkap 3 baris 1 asal terbuk ikan puaka. Melampau tu kan.
Ikan puaka, asal terubuk ikan puaka itu hipobola. Sila conteng buku kamu, jangan biarkan dia putih bersih suci. Nggak mau buku tuh kasih conteng supaya kamu boleh senang buat ulang kaji nanti. Oke, selain hipobola, kasih cepat sikit mohon bagi satu dua contoh sajalah. Oke, seterusnya ialah personifikasi, yaitu contohnya rangkap 13 baris 2, turunlah ribut dengan segera. Dan rangkap 15 baris 3, sampailah waktu dengan janjinya. Oke, personifikasi itu saya rasa contoh terbaik yang kamu pergi ambil ialah mana pertama. Coba pergi rangkap kelima. Rangkap kelima. Pertama mula terubuk merayu. So ada kata kerja merayu di sana. Oke? Yeah. Ikan tidak akan boleh merayu. So itu merayu hanya dilakukan oleh manusia. So ambil itu. Pertama mula terubuk merayu personifikasi. Berbunyilah guru mendayu-dayu, itu pun boleh jadi personifikasi. Okey? Itu personifikasi. Kita ambil yang dominan lah, contoh dominan. Alright? Oke. Okey, lagi? Fakta seterusnya ialah Mon, tadi itu yang contoh hiperbola apa, Mon? Contoh hiperbola tadi ialah rangkap 2 baris 3, hati dan jantung bagai serbuk. Okey, itu boleh juga, ataupun yang cikgu bagi asal terubuk ikan puaka tu kan? Ya. Cuba kamu pergi. Rangkap 4. Rangkap 4. Baris 2. Berendam dengan airnya mata. Okey, itu keterlaluan kan? Melampau kan? Tangisan yang betul-betul hebatlah, berendam air mata. Okey, so kamu sudah ada hiperbola, kamu sudah ada personifikasi, kamu sudah ada diksi. Apa lagi? Metafora ada? Kita pergi kiasan dulu. Okey, simili ada. Okey, simili. Bagi simili itu? Simili, bagi contoh simili ialah rangkap 2 baris 3, hati dan jantung bagai serbuk. Okey. Asal ada perkataan bagai, umpama, maka itu adalah simili. So ambil contoh Monica tu, hati dan jantung bagai serbuk, simili. Laksana kayu dimakan bubuk pun simili. Kan? Dalam rangkap yang sama. Rangkap 2 baris 3 simili, baris 4 pun simili. So kalau kamu tengok simili kamu tu, hati dan jantung bagai serbuk, tadi kamu jadikan hiperbola kan? Ya. Okey, so kalau itu simili, okey, dan kamu mau jadikan hiperbola, so hiperbola kamu ambil yang lain lah, berendam dengan airnya mata. Okey? Okey. Okey, ada metafora? Tiada, Mawar. Okey, sebenarnya metafora ada. Okey, sekejap. Metafora ada. Metafora tu ialah perbandingan unsur konkret dengan abstrak kan? Ya. Okey, cuba pergi ke muka surat 9. Rangkap ketiga dari bawah, silakan tuanku ke laut negara. Laut negara, metafora. Okey, masing-masing catat tu. Laut negara, metafora. Pergi muka surat 9, rangkap ketiga dari bawah, baris 4. Silakan tuanku ke laut negara. Laut negara itu ialah metafora. Okey, ini kata ganda berirama kita tidak mau. Kata ganda bukan di dalam gaya bahasa kamu form 6. Okey, ada lagi? Pergi turun. Tiada. Okey, ini tiada. So sekarang cuba kita lihat. Monica lupa bagi benda gaya bahasa yang sentiasa dalam pocket tu. Asonansi, aliterasi. Itu jangan lupa Monica. Okay. So asonansi, aliterasi kamu boleh ambil di mana-mana yang menonjol. Contoh kalau asonansi kamu boleh ambil rangkap 1 baris 3, melimpahkan rahmat siang dan malam. Vokal E. Garis itu E, itu asonansi ya. Rangkap 1 baris 3. Kemudian kalau aliterasi, ini yang cikgu pergi sepintas lalu sajalah nih ya, sebab sebenarnya dia ada banyak tuh. Kamu coba pergi muka surat 7.
Rangkap kelima. Pertama mula terubuk merayu. Konsonan M. Konsonan M. Ataupun kalau kamu mahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rangkap keenam putri puyu-puyu. So konsonan P, P, P. P, P, P. Okay? Jangan kurang dari 3 kali. Okay, selain itu, sebenarnya kamu ada gaya bahasa responsi di sini. Responsi. Tengok rangkap yang ke-6. Putri puyu-puyu konon namanya di dalam kolam konon tempatnya. Konon, konon. Ini Monica kena tambah. Share balik bahan. Okey, kemudian kamu juga ada repetisi perulangan kata dalam baris. Repetisi perulangan kata dalam baris. Tengok muka surat 8. Muka surat 8, rangkap ketiga dari bawah. Ya ilahi, ya Tuhanku. Perkataan ya diulang dalam baris yang sama. So, itu repetisi perulangan kata dalam baris. Okey, kemudian sebenarnya kamu ada perulangan kata dalam rangkap. Dalam rangkap. Cuba pergi muka surat 9. Muka surat 9, rangkap 1 di atas tu. Rangkap pertama dari atas. Muka surat 9, rangkap pertama di atas. Mulainya rendang dengan rampaknya, di tengah kola terdiri dianya, sampailah waktu dengan janjinya. So, perulangan perkataan dengan. Kemudian, kamu juga ada inversi. Inversi itu ialah pembalikan kata. So, contoh inversi di sini ialah muka surat 8, rangkap ke-4, baris 1. Muka surat 8, rangkap 4, baris 1. Berlimau mandi Tuan Puteri. Okay. So, sepatutnya subjek tu dahulu. Tuan Puteri berlimau mandi. Okay, Monica? Sebenarnya ada banyak inversi tu, tapi cikgu bagi satu saja tu. Ada beberapa tu di situ. Kejap, cikgu rasa. Berapa sudah gaya bahasa, Monica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Baru 6? Campur kamu punya? 10? 6, 7, 8, 9. Cukuplah tu. Cukuplah. So, untuk kiasan, kamu ada metafora, personifikasi, hiperbola. Simili. 4 jenis tu ada. 4 ada tu? Ya. Betul? Okey. Untuk repetisi, kamu ada asonansi, aliterasi, responsi, repetisi perulangan kata dalam baris, repetisi perulangan kata dalam rangkap 5. 5. Kemudian kamu ada inversi. Okey, memadai lah tu, cukuplah. Okey. Kita ada 10 gaya bahasa. Saya rasa dia lebih daripada cukup. So, nanti Monica kena betulkan balik slide Monica. Okey, dan secepatnya share kepada kawan-kawan untuk kawan-kawan buat nota diorang. Okey, jangan tunggu lama, nanti dia akan melengahkan kerja kawan-kawan lah. Okey. Okey, so tahniah kepada Monica kerana berjaya membentangkan. Ya. Sebelum diakhiri saya ada serangkap pantun. Oh, okey, silakan. Bunganya mekar kini disemat, hajat di hati mencari ikan. Belajar biar penuh hormat, ilmu yang ada kita kongsikan. Siapa tu lelaki fancy tu? JYP. Monica, dulu cikgu masa kecil-kecil cikgu suka main begini, gelas ni yang di atas tu. Kamu dah cuba kah? Lepas tu merah kan sini? Merah sini kan? Syok saja main. Satu kali beberapa hari itu tepi bibir merah. Okey. Terima kasih Monica atas pembentangan untuk tajuk syair ikan terubuk pada hari ini. Pelajar lain ada soalan? Tiada.
Tiada. Ya, Debra bagus. Katakan pada KMK. Okey. So, terima kasih kepada Monica sebab melaksanakan pembentangan yang sangat jelas. Cikgu paling suka tu bahagian sinopsis tu. Dia very clear. So, good job Monica. Well done. Dan mudah-mudahan lepas ni kawan-kawan lain akan dapat jalankan pembentangan dengan baik juga seperti Monica. Ingat sebelum kamu bentang, sehari paling lewat sebelum kamu bentang, tolong send PowerPoint kamu kepada cikgu untuk cikgu go through dan betulkan di mana-mana yang kurang. Okey? Kalau tidak, nanti memang cikgu tidak sempat sudah tu. Itu tujuan dia untuk menjimatkan masa pembentangan. So, tahniah sekali lagi kepada Monica dan pada para pelajar. Jangan lupa hasilkan tugasan kamu seperti biasa untuk tajuk syair ikan terubuk dan jangan lambat-lambat hantar. Okey, so akhir sekali mari kita bergambar dahulu. Buka kamera. Monica, mana boyfriend kamu, si Syarif? Tak tahu dia pergi mana. Bukan boyfriend satu juga, sekadar kawan. Ada tu benteng di belakang kami. Benteng, lah betul, boyfriend, kawan lelaki. Bukan best boyfriend. Bukan boyfriend. Girl pun tiada. Ruth, okey sudah Ruth? Syukur. Okey, mari. Si Sarah. Yang lain ni kan, saya lupa sudah muka kamu orang ni. Orang yang pasang kamera ni saja yang cikgu ingat muka. Glowingnya si Sarah. Macam orang Korea. Ada jendela di depan, Cego. Patutlah cantik cahaya. Kashmida tu apa saja tu, Pancasitara pakai spek. Okey, mari kita bergambar. Hai Annabelle. Okey, senyum kamu orang. 1, 2, 3. Sekejap, ada lagi chat ni masuk cikgu ni. Ish. Nasib baik dia tidak letak huruf F di situ Cikgu ni fish. Wati cikgu. Mari sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, so thank you everyone. Cikgu hargai kehadiran kamu dalam kelas hari ini. So kita akan jumpa minggu depan. So untuk tajuk-tajuk kamu sedia-sedialah buat bahan kamu. Terus share kepada cikgu untuk cikgu baiki. Okay? So setakat itu saja, kita jumpa lagi minggu depan.